Saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, pelanjutan waktu operasi di pintu masuk Sungai Tujuh di Miri bantu kelancaran keluar masuk kenderaan. Kita langsung bersama Buma Win. Buma, silakan. Baik, terima kasih Ifah. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar hari ini menerima jemputan untuk menghadiri tayangan khas filem Takluk Lahad Datu. Jemputan disampaikan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar semasa kunjungan hormat terhadap Tun Pehin Sri Wan Junaidi di Astana Negeri di Kuching. Tayangan khas tersebut akan berlangsung malam ini di sebuah pawagam di Bandaraya Kuching. Filem itu yang mengisahkan pencerobohan Lahad Datu pada 2013 adalah sebagai menghargai dan memperingati pengorbanan anggota keselamatan dalam mempertahankan negara. Dalam pada itu, Tun Pehin Sri Wan Junaidi turut menerima kunjungan hormat daripada delegasi Angkatan Tentera Malaysia ATM di Astana Negeri Kuching. Delegasi diketuai Panglima ATM Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Abdul Rahman. Beliau memaklumkan kunjungan adalah yang pertama sejak Tun Pehin Sri Wan Junaidi dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 pada Januari tahun ini. Katanya semasa kunjungan tersebut, Tun Pehin Sri Wan Junaidi mahu ATM memperkukuh kerjasama dalam menjaga keamanan di Sarawak. Waktu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh di Miri wajar dilanjutkan terutama pada waktu puncak dan sekiranya jumlah kenderaan melebihi jangkaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar menerusi perkongsian di Facebook berkata, perbincangan hendaklah dibuat dengan pihak sempadan Brunei Darussalam untuk persetujuan bersama. Katanya, beliau sendiri berkesempatan meninjau keadaan di ICQS tersebut semasa kunjungan ke Miri baru-baru ini. Purata kenderaan yang melalui ICQS Sungai Tujuh adalah di antara 3,000 hingga 4,000 sehari, malah boleh mencecah 6,000 ke 7,000 kenderaan pada waktu puncak. Waktu operasi ketika ini adalah dari 6 pagi hingga 10 malam. Tan Sri Syamsul Azri juga berharap penambahbaikan dapat dibuat terhadap kualiti setiap kaunter seperti sistem paparan informasi yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, sikap dan layanan petugas hendaklah lebih mesra namun tegas dalam soal keselamatan. Pada masa sama, beliau menzahirkan penghargaan terhadap pengorbanan dan kesungguhan petugas dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan menilai secara terperinci tapak yang sesuai bagi pembinaan klinik kesihatan Sundar yang baharu di Lawas. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, tapak di klinik sedia ada kerap berlaku banjir selain masalah disebabkan limpahan air pasang. Klinik Sundar ini juga kita sedang menilai kesesuaian sama ada untuk memindahkan klinik di tapak yang baru ataupun kita akan mengekalkan perkhidmatan di tapak sedia ada kerana dalam keadaan geografi dan juga sentiasa berlakunya banjir dan juga air pasang, kita sangat-sangat menitik beratkan struktur klinik tersebut dan juga kebanyakan bangunan-bangunan kerajaan seperti untuk sekolah menengah di kawasan Sunda menggunakan kaedah bangunan yang bertiang dan itu mungkin juga adalah merupakan reka bentuk yang mungkin kita akan fikirkan yang bersesuaian. Beliau berkata demikian kepada media semasa lawatan kerjanya ke Klinik Kesihatan Sundar di Lawas. Dalam pada itu, Datuk Lukan Isman berkata sejumlah RM800,000 diperuntukkan bagi menaik taraf Klinik Kesihatan Sundar di bawah inisiatif Bitara Madani. Klinik tersebut antara 39 klinik kesihatan yang tersenarai di bawah program itu di Sarawak. Orang ramai di Sibu diminta berhati-hati dengan program pemeriksaan kesihatan yang dianjurkan oleh pihak tertentu bagi mengelak ditipu. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Dasik Joseph Chiang Chen Ek berkata, pejabat kesihatan bahagian Sibu tidak pernah mengadakan program pemeriksaan dengan kerjasama pihak swasta di hotel-hotel di Sibu. Katanya beliau mendapat aduan daripada penduduk di Sibu yang menyertai saringan kesihatan tersebut dan diminta membayar ribuan ringgit. Pengajar program mendakwa program tersebut disokong Kementerian Kesihatan dan bayaran yang dibuat boleh dituntut semula daripada akaun kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Which I already double check with EPF.
It's not true. It's not true. Because every promises that they make is verbal promises. So it's very difficult, to take actions. Beliau bercakap pada sidang media di Pusat Khidmat Dun Bukit Asik di Sibu. Sementara itu, dalam sidang media sama, Pegawai Kesihatan Bahagian Sibu, Dr. Teh Ju Hun berkata, Kementerian Kesihatan biasanya melakukan saringan kesihatan secara percuma. Kerjasama dengan pihak swasta hanya dilakukan melalui 2 program rasmi, iaitu Skim Perubatan Madani dan program saringan peka B40. This one must be in private clinic, not outside in the hotel or anywhere. So these 2 scheme is also for health screening given by the Kementerian Kesihatan together with private clinic. Kerajaan Sarawak juga mempunyai program manfaat kesihatan untuk warga emas dengan kerjasama klinik-klinik yang berdaftar. Kerjasama erat dan menyeluruh antara semua pihak penting dalam mencari penyelesaian mampan berkaitan isu penstabilan harga barangan dan menangani kos sara hidup yang kian meningkat. Menurut Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Siti Norlinda Taib, kerjasama itu membabitkan pihak kerajaan, industri, akademik dan masyarakat. Katanya strategi yang bersasar namun menyeluruh, efektif dan mampan memerlukan pengembelengan idea dan tenaga dari semua pihak. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Seminar Penstabilan Harga Barangan dan Kos Sara Hidup Sarawak di Kuching. Beliau yakin seminar itu akan menghasilkan idea dan strategi yang relevan serta praktikal bagi memastikan ekonomi Sarawak terus berkembang dengan mampan demi kesejahteraan rakyat. Seminar sehari berkenaan dihadiri kira-kira 100 peserta dari pelbagai agensi kerajaan, pengeluar, pemborong dan peruncit selain persatuan pengguna. 17 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak menerusi aktiviti penguatkuasaan di 10 lokasi di sekitar Bandaraya Kuching pada Selasa lepas. Individu terbabit terdiri daripada 9 lelaki dan 8 wanita. Mereka antara 39 individu yang diperiksa semasa operasi tersebut yang berakhir semalam. Antara lokasi yang diperiksa termasuklah kedai runcit, premis makanan dan rumah kediaman di kawasan Gitak, Skama, Batu Kawar dan Sungai Maung. Individu yang ditahan didapati telah melakukan pelbagai kesalahan seperti tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi masa dan tidak mempunyai yang sah untuk di Malaysia. Kesemua kes merupakan kesalahan di bawah Seksyen 6/1/C dan Seksyen 15/1/C Akta Imigresen 1959-63. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Ifa untuk perkembangan berita selanjutnya. Ifa, silakan. Baik, terima kasih Buma.